Okay guys, kalau kita tengok harga pasaran untuk phone flagship dengan Snapdragon 865 sekarang ni, aku boleh katakan kebanyakannya semua memang harga yang agak mahal, which is dalam 2,500 ke atas macam tu. Untuk korang nak merasai Snapdragon 865 untuk harga official di Malaysia. Tapi baru-baru ni Poco memecahkan rekod tu dengan menjual Poco F2 Pro dengan harga 2,200 untuk Snapdragon 865 dengan teknologi 5G, yang menjadikan ia satu phone flagship, boleh dikira phone flagship budget lah untuk kelas dia, dengan beberapa kekurangan yang maybe kita boleh consider sebagai kekurangan dengan harga dia kan. Dan satu lagi peranti flagship daripada Realme iaitu Realme X3 Super Zoom dengan Snapdragon 855 Plus, dan juga still ada kekurangan dia in terms of korang pun tahu. Dan dalam video kali ni aku nak cuba kongsikan perbandingan antara Realme X3 Super Zoom dengan Poco F2 Pro. Aku akan buat honest review antara kedua-dua phone ni, dan bear in mind ini bukan dibayar oleh sesiapa. Ini just aku punya personal preferences. So guys, let's talk about it. First, dari segi design untuk kedua-dua phone ni, Poco F2 Pro menggunakan panel jenis kaca pada bahagian belakang, manakala frame jenis aluminium. Manakala untuk Realme X3 Super Zoom menggunakan panel kaca bahagian belakang, dan bila aku tengok spec sheet, aku nampak yang frame dia menggunakan jenis plastik, bukannya aluminium. Kedua-dua phone ni feel dia memang rasa premium. Untuk Poco F2 Pro dengan Realme X3 Super Zoom, pada bahagian belakang ni ada panel jenis matte finish, so memang sedap gila kalau korang tak pakai casing kedua-dua phone ni. Dan kalau korang tengok looks untuk kedua-dua phone ni, macam Realme X3 Super Zoom memang agak typical Realme punya smartphone lah, in terms of dia punya design, dia punya rekaan ataupun kedudukan kamera dia, macam mid-range punya Realme phone kan. Manakala untuk Poco F2 Pro, in terms of warna dia aku suka, sebab warna purple ni memang agak unik lah bagi aku. Dan macam satu warna yang luar pada kebiasaan untuk phone flagship pada tahun 2020 kan. And then dia punya design tidaklah terlalu baru sangat. Design ni macam phone-phone flagship yang pernah dikeluarkan pada tahun lepas lah, design yang bulat apa semua. So untuk kedua phone ni aku macam okay je dengan design dua-dua phone ni, tapi aku macam lebih prefer untuk Poco F2 Pro punya design, sebab design dia macam berbeza lah daripada Poco F1 yang kita pernah kenal sebelum ni, dengan looks yang agak berbeza daripada phone-phone lain. Tapi untuk Poco F2 Pro dia macam rebatch daripada Redmi KT3 Pro kan. Fun fact, antara kedua-dua phone ni, untuk Realme X3 Super Zoom mempunyai berat 202 gram, manakala untuk Poco F2 Pro berat dia 219 gram. So kat sini korang dah nampak lah yang Poco F2 Pro dia macam agak heavy lah berbanding dengan Realme X3 Super Zoom. Faktor yang utama biasa orang concern adalah pasal dia punya screen. So untuk Poco F2 Pro menggunakan skrin bersaiz 6.67 inci Super AMOLED, ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5 dengan HDR10+, dan 500 nits brightness. So memang sangat-sangat cerah untuk skrin Super AMOLED pada Poco F2 Pro ni. Dan dia juga menggunakan full view display dan tak ada sebarang notch. Untuk Realme X3 Super Zoom pula menggunakan skrin bersaiz 6.6 inci skrin LCD sahaja. Actually untuk kedua-dua phone ni resolution ni sama sahaja. Dia juga ada Corning Gorilla Glass 5. Yang menariknya untuk Realme X3 Super Zoom ni, dia ada refresh rate hingga 120Hz. So korang ada dua pilihan, sama ada korang nak gunakan 60Hz ataupun korang nak jump to 120Hz terus. So dia tak ada pilihan 90Hz kat situ. Untuk pengalaman scrolling menggunakan media sosial ataupun apa-apa korang nak buat dengan Realme X3 Super Zoom, memang satu pengalaman yang very smooth bila korang gunakan Realme X3 Super Zoom, sebab dia punya refresh rate yang tinggi. But untuk Poco F2 Pro, korang akan nampak warna yang lebih baik dan warna yang lebih cerah, tapi refresh rate yang biasa. Bagi aku okey dengan kedua-dua. Walaupun refresh rate rendah, aku okey, dan refresh rate yang tinggi dengan skrin LCD pun aku still okey. Overall sebenarnya aku lebih prefer untuk skrin Super AMOLED dengan refresh rate yang tinggi. Sebenarnya aku dah biasa dengan refresh rate yang tinggi untuk sebuah phone Android. So bila aku scale down ke 60Hz, dia macam pelik sedikit lah, something different sikit lah yang aku rasa untuk refresh rate yang rendah. But untuk skrin Super AMOLED, aku rasa pengalaman yang bagi aku okey je kalau refresh rate yang rendah dengan warna yang cantik, dan even bateri pun tidaklah macam terlalu drain sangat kan. Kalau refresh rate 60Hz ni dengan pengalaman skrin penuh macam ni, aku lebih prefer Poco F2 Pro in terms of screen, display, dan untuk Realme X3 Super Zoom still acceptable, but it's just LCD sahaja, dan it's a kind of turn off sikit lah bagi aku kan bila screen LCD. Untuk rekaan screen yang ada pada Realme X3 Super Zoom pun macam rekaan yang ada pada Realme 6 Pro, which is dagu pada bahagian bawah yang agak tebal dan menampakkan yang phone ni tak nampak macam
premium ataupun eksklusif sangat. So ya, aku rasa macam feel yang sama pada Realme 6 Pro saja untuk aku gunakan Realme S3 Super Zoom yang hanya macam letak Snapdragon 855 Plus saja. So yes, dia juga menggunakan punch hole display dual kamera pada bahagian hadapan. Build quality dan pengalaman untuk gunakan Realme S3 Super Zoom macam untuk design lah, macam Realme 6 Pro ataupun macam full mid range Realme saja. So that's why aku macam prefer design dan screen Super AMOLED yang ada pada Poco F2 Pro. Dia ada kekurangan dia dan ada kelebihan dia. Dia depends pada korang semua. Korang perlukan apa untuk korang punya penggunaan harian. Kalau korang lebih mementingkan warna ataupun screen yang cantik, go for Poco F2 Pro. Tapi kalau korang yang memang sukakan refresh rate tinggi untuk scrolling apa semua, just go for Realme S3 Super Zoom. Yes, untuk Poco F2 Pro dia menggunakan fingerprint dekat bahagian power button ni, dan something yang annoying aku pernah mention dalam video sebelum ni, which is dia punya bunyi kuat gila power button dia, dan sebenarnya kelajuan untuk fingerprint scanner kedua-dua phone ni lebih kurang je. Okey, manakala untuk bahagian performance, Realme X3 Super Zoom ni hadir dengan Snapdragon 855 Plus dengan GPU Adreno 640, pilihan 8GB RAM dan 12GB RAM dengan LPDDR4X dan juga UFS 3.0 punya jenis storan. Untuk Poco F2 Pro hadir dengan Snapdragon 865 dengan rangkaian 5G, GPU jenis Adreno 650, pilihan 6GB RAM LPDDR4X dan pilihan 8GB RAM dengan LPDDR5 dengan UFS 3.1 punya jenis storan. Bila korang tengok specs antara kedua-dua phone ni, memang dah tentulah kan Poco F2 Pro ni menang banyak in terms of performance. Tapi kalau korang gunakan phone ni sendiri, korang akan rasa pengalaman yang sama sahaja dari segi performance. Kalau korang main game ke, kalau korang gunakan sebagai daily usage, buka media sosial dan pelbagai lagi perkara yang korang gunakan pada kedua-dua phone ni, pengalaman yang memang sama in terms of dia performance. Tapi dalam jangka masa yang lama, aku nampak yang Poco F2 Pro ni lebih baik lah in terms of dia performance, sebab dia ada rangkaian 5G juga. So mungkin dalam masa 2 tahun, 3 tahun nanti ada 5G kat Malaysia, so kita still boleh gunakan Poco F2 Pro dengan rangkaian 5G. Tapi untuk Realme X3 Super Zoom tak ada 5G untuk buat masa sekarang ni, tahun ni aku rasa is not a really big issue, sebab 5G tak utilize lagi kat Malaysia. Macam tak guna sangat lah kalau kita beli phone 5G pada tahun ni dan 5G tu tak utilize. Ok, cukup pasal performance. Macam mana pula dengan dia punya ketahanan bateri? Untuk Realme X3 Super Zoom hadir dengan bateri sebesar 4200 mAh, manakala untuk Poco F2 Pro hadir dengan bateri sebesar 4700 mAh. Dan kat sini korang dah nampak dengan 120Hz untuk Realme X3 Super Zoom memang macam air jugalah bateri dia kan. Something yang bagus lah untuk pengalaman scrolling yang pantas ataupun smooth, tapi dengan bateri kecil aku rasa macam tak seimbang lah untuk dia punya refresh rate tinggi. Tapi untuk Poco F2 Pro dengan 60Hz dan bateri yang besar macam tu, memang aku puas hatilah dengan ketahanan bateri yang ada pada Poco F2 Pro ni. Pada bahagian lain, kedua-dua phone ni hadir dengan fast charging 30W yang sama juga. So untuk Realme X3 Super Zoom dia macam bawah 1 jam lah untuk full charge dari 0 ke 100 sebab bateri yang kecil. Manakala untuk Poco F2 Pro ambil masa dalam 60 something minit macam tu untuk nak penuh dari 0 ke 100. So macam tak beza banyak sangat pun. Okay, aku lupa mention tadi kan, actually kedua-dua phone ni ada liquid cool technology, which is ada sistem penyejukan untuk nak main game dalam jangka masa yang lama, tidak terlalu overheat ataupun performance drop sangat. And then next thing adalah pasal dia punya kamera. Untuk Realme X3 Super Zoom ada dengan kamera utama 64MP kamera wide, 8MP kamera periscope telefoto, 8MP kamera ultra wide dan 2MP kamera macro yang mampu merakam video 4K sehingga 60fps. Manakala untuk Poco F2 Pro ada dengan quad kamera juga, 64MP kamera wide, 5MP kamera telefoto ataupun kamera macro, 13MP kamera ultra wide dan 2MP kamera depth sensor yang mampu merakam video sehingga 8K 30fps. Pada bahagian hadapan, Realme X3 Super Zoom hadir dengan 32MP kamera utama dan 8MP kamera ultra wide. So dia ada 2 kamera. Untuk Poco F2 Pro dengan kamera pop-up 20MP sahaja. Kedua-dua phone ni mampu merakam video selfie sehingga 1080p dan 30fps, dan kelebihan yang lebih sikit lah untuk Realme X3 Super Zoom sebab dia ada kamera ultra wide untuk selfie kamera dia. So overall untuk bahagian kamera, aku boleh cakap aku puas hati lah dengan fungsi kamera yang ada pada S3 Super Zoom, dan aku puas hati dengan kualiti yang dihasilkan pada Poco F2 Pro. Kalau korang tengok specs antara kedua-dua phone ni macam wow gila kan untuk kamera yang ada pada Realme S3 Super Zoom, sebab dia mampu zoom sehingga 60 kali. Selama aku gunakan phone Realme S3 Super Zoom, aku rasa aku boleh kira lah berapa kali je aku gunakan fungsi zoom 60 kali tu kan. Aku rasa macam 3 kali je maksimum. Maybe ada keperluan untuk korang kat luar sana yang maybe macam tengah belajar ataupun duduk belakang sekali ke, ataupun dekat hall yang besar ke, nak zoom slide ke apa semua. So maybe ada keperluan kat situ lah. Tapi untuk aku setakat ni tak ada keperluan untuk aku, dan aku sukalah dengan hasil kualiti kedua-dua phone ni. Aku boleh kata yang Poco F2 Pro quite nice untuk dia punya details, dia punya warna, dia punya vibrance, saturation apa semua. Overall macam balance sedikit, tapi
bila aku macam tengok lebih details, maybe sebab Realme X3 Super Zoom menggunakan skrin jenis LCD, so bila aku tengok ataupun bandingkan sebelah-sebelah, memang aku nampak yang Poco F2 Pro punya warna ataupun dia punya macam ketepatan warna tu lebih baik lah kat Poco F2 Pro, maybe sebab dia menggunakan skrin jenis Super AMOLED kan. So tapi overall aku lebih suka lah kualiti gambar yang dihasilkan pada Poco F2 Pro, sebab aku tak tahulah kenapa, tapi aku suka warna dia. Untuk selfie kamera pun aku berkatakan yang details lebih baik dekat Poco F2 Pro, walaupun dia menggunakan satu kamera saja, tapi untuk fungsi macam lebih okey lah dekat Realme X3 Super Zoom sebab dia ada kamera ultra wide selfie. Dan untuk kamera utama macam fungsi lebih baik untuk X3 Super Zoom sebab dia ada zoom, ada macam-macam perkara lah kan, sampai 60 kali zoom. Tapi untuk rakaman video macam agak ada point sikit lah dekat Poco F2 Pro sebab mampu merekam video 8K sehingga 30 fps, which is aku tak guna untuk rakam video sampai 8K tu, tapi it's good to have, macam tu lah. So maybe untuk long term punya boleh pakai lah benda ni kan. Memandangkan kedua phone ni adalah flagship versi bajet, so kalau korang nak harapkan stereo speaker, memang tak lah. Memang kedua phone ni menggunakan mono speaker saja dan ada high res audio untuk kedua phone ni, tak silap aku. Realme X3 Super Zoom pun ada, tak silap aku lah. Dan dia juga ada Dolby Atmos untuk Realme X3 Super Zoom ni. Kat sini sebenarnya ada point lah untuk Poco F2 Pro sebab dia masih mengekalkan earphone jack 3.5mm dekat bahagian atas ni. Tapi untuk Realme X3 Super Zoom tak ada earphone jack 3.5mm, dan ya, korang nak kena beli dongle lah untuk nak pakai earphone dekat phone ni, ataupun korang nak gunakan earphone jenis USB-C kan. Berapa pula harga jualan untuk kedua-dua phone ni di Malaysia? Untuk Realme X3 Super Zoom dia jual dengan harga RM2,000 untuk 8GB RAM dengan 128GB SRAM, dan RM2,300 untuk 12GB RAM dengan 256GB SRAM. Manakala untuk Poco F2 Pro 6GB RAM dengan 128GB SRAM dengan harga RM2,200, dan 8GB RAM dengan 256GB SRAM dengan harga RM2,600. Untuk harga permulaan dia agak murah lah, RM2,200 kan. So that's why orang macam wow, murahnya Poco ni kan. Tapi untuk Realme X3 Super Zoom memang lagi murah lah, RM2,000. Tapi itulah Snapdragon 855 Plus dengan speed LCD, dan itu terpulang pada korang semua lah. Macam aku, overall yang ada pada kedua-dua phone ni, aku memang lebih lah ke arah Poco F2 Pro, sebab Poco F2 Pro ni antara phone yang termurah dengan Snapdragon 865 dan rangkaian 5G yang official dekat Malaysia dengan harga RM2,200, walaupun dia macam rebrand daripada Redmi K30 Pro kan. So aku macam obviously kat sini aku rasa korang dah boleh nampak kot yang Poco F2 Pro ni macam menang banyak lah berbanding dengan Realme X3 Super Zoom ni. So itu depends pada korang semua, apa yang korang perlukan pada sesebuah smartphone flagship versi bajet macam ni. Korang perlukan skrin yang cantik ke, refresh rate yang tinggi ke, kamera yang bagus ke, bateri yang besar ke, bateri yang macam okey-okey ke, dan harga yang murah ke ataupun harga yang sedikit mahal ke. So itu depends pada korang semua. So guys, nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen, follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku bawah ni. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum.